Bajikan, yang mana setelah 3 tahun kita bergerak di bawah PKN, kita telah memaparkan kecemerlangan dalam membantu komuniti di seluruh negara tanpa mengira agama, bangsa maupun status mereka. Kita juga berjaya menghimpun kekuatan akar umbi yang bersepadu dari Perlis sampailah ke Sabah. Kita gagah mengorak langkah demi bangsa Malaysia. Dan hari ini juga saya sampaikan pesan saya kepada rakan-rakan kita di setiap negeri di Malaysia untuk kita terus berusaha kuat dan mengukuhkan iltizam bagi meningkatkan lagi kualiti hidup komuniti di sekitar kita, lebih-lebih lagi dalam masa yang mencabar hari ini. Kerana hanya dengan mempunyai komuniti yang produktif, cekal dan inklusif, kita akan berupaya untuk membina sebuah negara bangsa yang benar-benar maju dan progresif. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sepanjang pagi sehingga tengah hari tadi, saya telah mendengar perbahasan, ucapan semua 14 wakil negeri, termasuk 3 sayap, wanita, wanita muda dan pemuda. Ucapan ini penuh dengan pelbagai pandangan. Dan konvensyen kita pagi tadi juga adalah sebenarnya kesinambungan daripada siri jelajah pimpinan PKN ke seluruh negeri di seluruh Malaysia. Pelbagai pandangan akar umbi dan ahli-ahli kita di peringkat bawah telah kita dengar dan pertimbangkan. Baik buruknya, malah pahit manisnya juga. Maka tuan-tuan dan puan-puan, dalam perhimpunan akar umbi yang kita adakan pada petang ini, pada waktu ini, izinkan saya selaku pengerusi Pertubuhan Penggerak Komuniti Negara Malaysia untuk merangkumkan semuanya dalam satu resolusi. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih, mengambil kira tentang keadaan politik semasa negara dan desakan majoriti ahli PKN yang berhasrat untuk memainkan peranan yang lebih aktif serta dihargai dalam menyumbang secara berkesan dalam politik tanah air. Maka petang ini saya isytiharkan bahawa hari ini seramai 53,109 orang dari kesemua sayap PKN di seluruh negara akan menyertai sebuah parti politik yang baru. Parti yang kita sertai ini adalah sebuah parti politik yang terbuka, yang akan benar-benar menghargai semua kaum yang ada di Malaysia, yang berjanji akan mengangkat suara anak muda, yang bertekad untuk meletakkan martabat wanita kena pada tempatnya. Tuan-tuan, parti yang akan kita sertai hari ini dengan rela hati adalah Parti Bangsa Malaysia. Saudara Sabah, kehadiran kita ke dalam wadah politik baru atau kita sebut sebagai rumah baru ini yang kita gelar sebagai Parti Bangsa Malaysia bukanlah tanpa hala tuju yang nyata. Penyertaan kita ini kita rangkumkan bersekali dengan agenda utama yang kita mahukan. Agenda ini nanti didengari dan diterapkan dalam perjuangan Parti Bangsa Malaysia. Agenda akar umbi yang saya sebutkan ini kita gelar The Great Reset 2030. The Great Reset 2030, tuan-tuan, mungkin ramai di antara kita yang tak sedar.
Saya nak sebut kenapa 2030, kenapa The Great Reset. Bahawa 30 tahun kebelakangan ini, negara kita sedang berhadapan dengan satu keadaan di mana berlakunya kerencatan pembangunan secara holistik, keseluruhan, dan ketidakmatangan politik. Sekurang-kurangnya 30 tahun telah berlalu, dan dalam banyak aspek pembangunan waktu di Malaysia ini seolah-olah terhenti for the past 30 years. Hal ini antara lain disebabkan oleh berpecahnya rakyat, disebabkan iltizam setengah pihak yang telah mencipta secara sistematik satu kefahaman agar kita terus terikat dengan sentimen perkauman dan politiking yang berterusan. Kita tidak melihat kepada isu yang jauh lebih besar yang melibatkan proses pembinaan negara dan akhirnya menyebabkan negara ini lembab, perlahan dan gagal untuk maju ke depan. Jadi kita perlu lakukan sesuatu yang berbeza kali ini, sesuatu yang segar, sesuatu yang berani, dan sesuatu yang mungkin mencabar tradisi, mungkin sedikit radikal. Saudara, gerombolan politikus lapuk dengan template politik yang klasik yang ada dalam poket mereka hari ini, saya gelar dinosaur politik. Dan mereka ini telah memutar, mereka ini telah mengulang tayang cerita lama setiap kali berlaku musim pilihan raya, dan malang sekali mereka menang. Jadi sehinggakan penyatuan antara rakyat tidak dapat dicapai dengan sebenarnya kerana ada sikap prejudis yang telah disemai ke dalam jiwa setiap anak bangsa Malaysia. Dan fokus golongan ini, kalau kita lihat, hanya dan akan terhenti setakat mendapatkan kuasa, tak lebih daripada itu. Jadi saya cuma nak bagi satu contoh. Pagi tadi saya dah kongsi, petang ini saya lihat crowdnya lain macam dan luar biasa, saya kongsi sekali lagi. Saya beri satu contoh dengan merujuk kepada data IMF, ya, International Monetary Fund, yang terkini. Kita tak payah lihat jauh, kita lihat kepada Singapura. Singapura kini berada di kedudukan ke-7 dalam ranking KDNK per kapita dunia, manakala Malaysia berada di kedudukan ke-66. Pada ketika ini, KDNK per kapita Singapura adalah USD 63,000 dan Malaysia 11,000. Jadi kita ketinggalan 59 anak tangga. 59 anak tangga memisahkan kita dengan Singapura, dan jurang pendapatan negara per kapita jaraknya 52,000 US dollars. Ini menunjukkan ada sesuatu yang tidak kena. There is something wrong somewhere dengan perkembangan keseluruhan Malaysia. Seolah-olah masa itu terhenti, seolah-olah terencat, macam yang saya sebutkan tadi. Maka sudah tiba masanya untuk satu anjakan baru kita lakukan. Masanya untuk The Great Reset. Perkara yang saya sebutkan ini bukan sahaja bertujuan untuk merapatkan jurang antara pendapatan per kapita Malaysia Singapura, tapi juga untuk kita nilai semula dan memperbetulkan masalah sistemik yang sangat besar dalam sosial politik, pendidikan, ekonomi dan teknologi dalam negara kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, fakta dan data yang terkini jelas menunjukkan kita adalah sebuah negara berpendapatan rendah. Negara dunia ketiga yang terkial-kial cuba untuk menari di atas pentas global. Bagi setengah pihak, mungkin mereka cuba menghiburkan diri mereka sendiri. Mereka gelar Malaysia ini sebagai negara membangun. Saya nak tanya, berapa lama lagi harus kita bersetuju dengan negara membangun? Kita tak boleh terus panggil diri kita, panggil Malaysia ini sebagai negara membangun. Kerana faktanya, selepas 64 tahun kita merdeka, berapa lama lagi masa yang kita perlukan? It has been 64 years since we reached our independence. And yet we still call ourselves membangun, a developed country. Apa sebenarnya yang telah kita bangunkan selama 6 dekad ini? Ekonomi kita masih banyak bergantung kepada minyak mentah, kepada minyak sawit, kepada sektor-sektor ekonomi lama, yang lain macam sektor pembuatan, alat ganti dan komponen. Jadi sampai bila? Dengan kemajuan dan kelajuan teknologi yang ada, sampai bila kita boleh bertahan? Baik, kita mungkin bersetuju bahawa kita boleh mengekalkan sektor ini, tapi dengan mendakap teknologi sewajarnya. Kita kena dakap teknologi, kerana jika negara ini ingin maju dan standing, kita perlu meneroka industri baru. Untuk itu, kita juga perlu pemimpin yang ada wawasan,
berwawasan jauh, yang mampu melihat jauh, dan yang sudah pasti untuk kita melihat anjakan dan perubahan ini, Malaysia memerlukan kuasa politik ataupun political will untuk menjalankannya. Kalau tidak, kita yang sudah ketinggalan ini akan terus ketinggalan. Wakilan sekalian, insya-Allah kita masuk ke dalam Parti Bangsa Malaysia bukan sekadar kita sahaja. Kita masuk dan kita tegaskan, kita bawa agenda untuk Parti Bangsa Malaysia agar ini dapat diangkat menjadi satu perjuangan. Parti ini akan jadi parti yang syarat dengan idea yang baru, yang tak terfikir dan tak pernah pun saya kira ditawarkan oleh mana-mana pergerakan politik di Malaysia setakat hari ini. Selepas ucapan ini, saya kira akan ada, tapi setakat hari ini kita adalah yang pertama untuk mengutarakan idea ini. Kita akan pastikan sesedara ahli-ahli PKN sekalian bahawa parti yang kita sertai ini akan terus membuahkan pandangan yang luar dari kebiasaan politik. Kita tak akan buang masa bercakap tentang hal yang remeh-temeh. Pagi tadi saya berbicara soal climate change, perubahan iklim. Hal ini, kalau saya katakan sebulan atau 2 bulan yang lepas, mereka akan pandang enteng dan sepi. Tetapi hari ini, tanpa perlu melihat jauh dari tempat kita berhimpun ini, kesan rantaian ataupun the chain reaction kepada keengganan kita melihat akan pentingnya isu perubahan iklim ini jelas kelihatan. Ini adalah antara perjuangan yang kita akan bawa, bukan isu lampu yang diulang-ulang setiap kali. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, hasrat kita berpolitik bukan hanya untuk mendapatkan kuasa, tetapi untuk mendapatkan kuasa demi melakukan the great reset yang sangat diperlukan oleh Malaysia ketika ini. Ini membawa saya kepada agenda seterusnya yang akan kita bawa melalui Parti Bangsa Malaysia. Hari ini, saya nak sebut dunia telah mengenal pasti 5 perubahan teknologi besar yang berlaku. We are talking about technology. We are talking about the future and beyond. Ya, bila kita masuk politik, bila kita masuk PBM, Parti Bangsa Malaysia ini, kita akan pastikan kita bawa agenda, dan tumpuan agenda kita adalah tumpuan kepada agenda teknologi. 5 perubahan teknologi besar yang akan berlaku, ataupun mungkin sudah mula riak-riaknya berlaku, ataupun telah pun ada di atas tapi kita tak sedar, adalah artificial intelligence, robotik, genome sequencing, blockchain, dan clean energy. Tapi sayangnya saudara, kita bukanlah pemain atau peserta revolusi industri 4.0 ini. Ini sedang rancak, tapi kita hanya menjadi penonton. Sebab kita tak tahu atau kita gagal melihat kepentingan teknologi ini. Saya ada satu carta garis masa 240 tahun di belakang saya ini yang menunjukkan perubahan teknologi yang hebat sejak 1780. Dalam tempoh masa 240 tahun kebelakangan ini, daripada penciptaan enjin wap kepada elektrik, kepada telefon, kepada televisyen dan internet, setiap perubahan teknologi utama serta penggunaannya telah berlaku satu demi satu dalam sejarah kita. Tapi hari ini, 5 komponen teknologi yang saya sebutkan tadi berlaku pada masa yang sama. Dia meledak dan meletus pada waktu yang sama, dan teknologi ini serta kesannya akan dapat kita lihat pada tahun 2030 nanti. Kalau kita gagal bersedia, kalau kita gagal ambil peluang untuk mempersiapkan negara kita bagi fokus kepada teknologi ini, maka selepas ini kita akan kekal seperti ini, malah mungkin akan terperosok jauh lebih bawah. Tuan-tuan dan puan-puan, melihat kepada nada orang politik dan parti politik yang ada, serta idea dan manifesto mereka, seolah-olah Malaysia ini tidak ada hal yang tepat bagi mendepani letusan dan gelombang baru teknologi yang mencorakkan dunia. I just have a few questions and I would like to ask one question now. Are we ready? The big question is, are we ready intellectually, politically, economically, and socially to adopt these fast technologies? Who is leading this matter in Malaysia currently? Almost no one. So now, we want Parti Bangsa Malaysia to lead this as a political force. The Great Reset 2030 is our main party agenda. Kita letakkan standard baru politik Malaysia. The new gold standard of Malaysian politics.
Ladies and gentlemen, make no mistake. We are not here to be a second fiddle political party. We are here, insyaAllah, we are here to rock the nation. This is your wake-up call. Our 50,000 strong grassroots movement is a force to be reckoned with already. But what's scarier to them is that we are only getting started. You will see us, insyaAllah, we will grow bigger and bigger with time, and with more women, with more millennials, with more Zoomers coming and join us, insyaAllah. Orang-orang muda, orang baru, wanita dan sebagainya. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, sebagai penutup, ya, saya simpulkan bahawa penyertaan 50,000 lebih anggota-anggota penggerak komuniti negara ke dalam Parti Bangsa Malaysia ini berpaksi kepada 6 pasak utama yang insya-Allah akan meneguhkan rumah kita. Jadi kita datang, kita bawa idea, kita bawa agenda untuk diadaptasi ataupun untuk diambil oleh Parti Bangsa Malaysia. Yang pertama sekali, kalau saya sebutkan 6, yang pertama sekali, kita tidak boleh beri sebarang diskaun. Kita akan pertahankan Parti Bangsa Malaysia ini kerana matlamat utama kita, the first pillar yang perlu dalam pembinaan rumah baru kita ini ialah kita meletakkan kepentingan multiracial, pelbagai kaum ini mesti diangkat sebagai agenda utama Parti Bangsa Malaysia. Tak boleh diskaun, kena full force, tak boleh bersekutu. Oops. Yang kedua, yang juga tak boleh diskaun adalah parti ini perlu membawa suara anak muda. Parti ini perlu mengangkat fungsi peranan idea anak-anak muda. Tak ada diskaun. Yang ketiga, paling tak boleh diskaun, saudara. Parti ini kena meletakkan kedudukan wanita betul-betul pada tempatnya. Bukan sekadar retorik, bukan sekadar kata-kata, tetapi juga pelaksanaan. InsyaAllah Parti Bangsa Malaysia akan pastikan wanita tetap menjadi agenda utama kita dalam memperjuangkan nasib bangsa Malaysia. Yang keempat, soal pendidikan. Yang kelima, soal ekonomi. Dan yang keenam, sains dan teknologi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ingatlah saudara, sebagai penutup ini, apa yang kita lakukan hari ini bukanlah untuk diri kita sendiri, tetapi kita lakukan ini untuk mengubah generasi akan datang, agar mereka berupaya insya-Allah dapat hidup dalam sebuah negara yang lebih gemilang. Dan akhir kata, semoga dengan penyertaan kita bersama Parti Bangsa Malaysia ini akan dapat meningkatkan lagi keupayaan kita untuk memberikan khidmat bakti yang lebih besar kepada seluruh rakyat Malaysia. Tuan-tuan, selepas ini pulanglah dengan azam dan semangat yang baru, dan azam yang jitu dan iktikad yang padu, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, semoga Allah Subhanahu Wa Taala peliharakan Parti Bangsa Malaysia. Bangsa Malaysia! Bangsa Malaysia! Bangsa Malaysia! Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian satu pengucapan yang tulus, percikan kata yang halus, membawa mesej dan makna yang kudus. Dipersilakan Tuan Rizwan Ahmad untuk terus ke tengah pentas bagi menyempurnakan gimik pelancaran kita pada petang yang penuh bersejarah ini. Dipersilakan. Mohon semua bersabar, duduk. Di belakang juga ingin melihat dan menyaksikan bersama-sama. Sabar. Berdiri, baru sama-sama berdiri. Kalau rasa nak ni boleh duduk. Mohon duduk. Duduk dahulu. Sabar. Baiklah. Dalam kiraan 1, 2 dan 3,
Kita persilakan Tuan Nur Rizwan Ahmad untuk meletakkan tangan ke atas papan pelancar robotik tersebut. 1, 2, 3. Untuk kembali ke tempat duduk bagi kita meneruskan agenda kita yang seterusnya. Itu dia satu semangat yang cukup padu, semangat yang penuh cinta daripada kepimpinan penggerak komuniti negara menyempurnakan hasrat dan juga suara seluruh